Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa, tuan-tuan. Malam ni saudara, kita nak mengulas tentang dua perjumpaan sulit. Perjumpaan sulit yang pertama ialah di antara YB Khairi Jamaluddin, Shahril Hamdan yang telah mengadakan pertemuan dengan apa dia panggil muda ni, Saddiq Sigaraga. Dengan Saddiq Sigaraga selaku Presiden Parti Muda. Apa agaknya yang dibincangkan mungkin tak lepas nak masuk UMNO sedang mempertimbangkan untuk menyertai parti. Rasanya dah lama jugalah ditanya kawan kita ni adakah kemungkinan selepas ini Khairi Jamaluddin dan Shahril Hamdan akan mengorak langkah untuk bersama-sama dengan Syed Saddiq di dalam satu barisan. Nampak gaya memang sesuai sangat. Keduanya, satu pertemuan diadakan di Kelantan lebih kurang jam 2.30 petang tadi. Tun Dr. Mahathir bergegas naik private jet waktu disediakan oleh Vincent Tan Berjaya Air, dan telah berjumpa dengan orang penting di negeri Kelantan. Rasa-rasanya macam proses melobi untuk menjadi calon di Kemaman tu nampak gayanya makin cerah. Macam mungkin Tun Dr. Mahathir dah tak boleh tahan tuan-tuan nak menunggu keputusan yang dibuat oleh YB Suhaimi daripada Langkawi. Lambat sangat agaknya. Ataupun dia lebih yakin untuk menang di Terengganu daripada menang di Langkawi. Nampak gayanya saudara, macam-macam boleh berlaku dalam masa terdekat ini. Hari ini juga saya dihujani dengan pelbagai soalan berhubung dengan isu PTPTN, isu apa nama, isu Cabinet Reshuffle. Cabinet Reshuffle ni tanyalah Perdana Menteri kan. Tanya saya buat apa. Perdana Menteri pun tak ada masa nak mengulas Cabinet Reshuffle ni saudara. Tetapi tahulah orang-orang bukan nak kata orang politik ni, semua rakyat biasa pun semua sekali nak tahu tentang Cabinet Reshuffle ni. Tengoklah kejap lagi macam mana. Kalau mood saya ada, mungkinlah kita boleh cuit-cuit bagi pandangan kan. Okey, silakan kita mulakan dengan soalan di studio. Okey, itu ada satu kenyataan akhbar ni mengatakan yang calon pelangai ni Datuk Amiza ni bukan pengundi di DUN Pelangai tu. Boleh komen sikit? Dia kena faham nak jadi calon kita tak semestinya pengundi di situ. Okey. Contohnya saya ialah pengundi di Seri Gading. Pengundi di DUN Parit Raja Seri Gading. Tiba-tiba lepas pilihan raya 2018 ketika BN buat kali pertamanya kalah, Datuk Seri Zahid memberikan mandat kepada saya untuk menjadi calon di PRK yang pertama di Sungai Kandis. Saya bukan pengundi di Sungai Kandis, tapi diamanahkan untuk bertanding di Sungai Kandis kerana ialah masa tu semua masih lagi duduk dalam gua semua takut dengan Maha Fir'aun, Maha Zalim. Semua masih ingat Mahathir dah jadi Perdana Menteri kan. Semua tak berani nak lawan terang-terang. Masa tu kita bak kata orang tu kita memulakan gerakan untuk menentang Tun Dr. Mahathir. Maka nak lawan di tempat yang kalah 12,800, maka diletakkan kita bertanding di Sungai Kandis. Saya cuma perlu tukar alamat saya di IC. Itu je. Bukan tukar alamat mengundi. Tukar alamat mengundi, dia nak gazetkan semua makan masa. Bukan ni hari tukar kita terus jadi pengundi di situ. Tidak. Syarat dia untuk bertanding Dewan Undangan Negeri, orang tu mesti
Orang tu mesti IC dia alamat di situ. IC dia mesti alamat di bukan negeri sama. Bukan. Mesti di DUN tersebut. Mesti DUN tersebut. Saya masa tu tukar alamat saya ke rumah Ketua UMNO bahagian Kota Raja, Datuk KJ. KJ Jamaluddin. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi Amiza ni, ini kawan saya jugalah. Dia memang anak Felda kat sana. Memanglah dia mengundi di Ketari. Tapi dia anak Felda di situ. Di dalam kawasan Pelangai tu. So tak jadi isu lah. Tak sepatutnya pun jadi isu. Tapi bila orang dah nak kalah ni, biasanya un ni, mereka akan jadikan apa benda yang dia boleh jadikan modal, mereka akan jadikan modal. Tapi dia tak pernah tanya pula kenapa Razi Jidin daripada Ketereh boleh bertanding di Putrajaya. Dia tak tanya pula macam mana Muhammad Faisal. Wan Muhammad Faisal tu budak mana tu? Dia Titi Wangsa kan? Boleh pula bertanding di Macang. Maceh. Boleh tak bertanding di Maceh. Walaupun dia kerja dia negara berhadapan dengan kegawatan ekonomi, dia suruh citak duit. Dia ingat lama Jepun macam citak duit daun pisang agaknya. Bila kita berhadapan dengan COVID-19, dia suruh hapuskan semua sekali hutang-hutang B40. Siapa nak tanggung? Cakap semua pakai kepala lutut. Nak buat macam mana tuan-tuan? Dan ini kualiti wakil rakyat yang tuan-tuan pilih di negeri Kelantan. Okey. Rakyat sekarang ni Tok banyak ramai yang mempertikaikan kerajaan kerana tidak meneruskan diskaun PTPTN itu. Mungkin Tok ada komen? Dia jangan silap lah. Sebenarnya banyak perkara yang dinyatakan oleh Datuk Seri Khalid Nordin, yang benda yang positif yang dilakukan oleh KPT. Tapi tahulah media kita ni pun, kalau aku cakap ramai yang mendapat media buy daripada musuh kita, marah kan. Tapi itulah realiti dia. Contohnya kan, rata-rata ayat yang pengenalan yang digunakan oleh sok khabar ni contohnya dia kata KPT tidak berhasrat meneruskan diskaun bayaran balik PTPTN bagi bajet 2024. Kalau dia orang ni ikut pelaporan yang betul, dia akan ikut macam mana bernama tulis laporan yang dibuat oleh agensi berita nasional bernama. Bagaimanapun kita tengok tajuk dia okey, pemberian diskaun PTPTN dalam belanjawan 2024 ditentukan oleh MOF. Sebenarnya mesej yang disampaikan oleh Datuk Seri Khalid Nordin ialah keputusan sama ada insentif diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN akan diteruskan dalam bajet 2024 ataupun tidak, tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan. Bukannya kelulusan daripada KPT. Kena tahu belanjawan ni disediakan oleh satu bahagian belanjawan Kementerian Kewangan, dan ianya dihasilkan selepas sesi libat urus banyak pihak, banyak stakeholders, dan setelah mendapat pandangan daripada setiap kementerian. Jadi saya nak beritahu lah, jangan bimbang tentang diskaun PTPTN ni. Biasanya setahun akan ada sekali. Tak bolehlah sepanjang tahun tu ada diskaun. Contohnya lah kan, kita buat diskaun daripada 1 bulan sampai 2 bulan. 2 hari ni bayarlah saman polis. So benda tu akan berlaku juga. Contohnya macam tahun ni, kalau siapa yang bayar daripada bulan Mac sampai Mei, maka mereka akan dapat diskaun. Jadi diskaun itu biasanya dia akan ada. Cuma bukanlah diskaun sepanjang tahun.
government pun kadang-kadang kerajaan ni dia nak dapat collection extra. Salah satu caranya ialah dengan menggalakkan orang membayar pinjaman, membayar saman, membayar macam-macam jenis bayaran. So dia takkan buat promosi tu sepanjang tahun. Dia akan tetapkan mungkin 2 bulan. Siapa bayar dalam tempoh 2 bulan ni dapat diskaun. Contohnya macam PTPTN, kalau macam dulu apa yang kita buat ialah siapa bayar penuh dalam tempoh 2 bulan ni, maka dia dapat diskaun 20%. Contoh, siapa yang bayar separuh, lagi separuh, dia buat pembayaran secara beransur. Sebulan RM150 tetap, fix. Potongan gaji contohnya, maka dia dapat 15%. Macam tu. So biasanya setiap tahun memang akan ada masa di mana kita akan berikan diskaun. Ini keputusan hanya MOF buat. Sebab yang menyusun atur belanjawan kita, yang memikirkan berapa unjuran pendapatan kita untuk tahun ni, berapa unjuran perbelanjaan kita untuk tahun ni, ini semua kerja MOF. Tempat lama kerja saya lah. Okey.